Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua para pendengar Radio Jawi. Alhamdulillah hari ini 28 Julai 2021, 18 Zulhijjah 1442 Hijrah. Hari Rabu, anda bersama dengan saya DJ Kaf. KAAFF bersama dengan saya sekali lagi dalam segmen ataupun slot Tafaqquh Fiddin dalam meneruskan siri pengajian kitab Fathul Qarib, siri yang keempat bagi tahun 2021. Walaupun kita berada di dalam suasana yang merisaukan, kes yang tinggi di negara kita, walau bagaimanapun pengajian tetap berjalan seperti biasa menggunakan alternatif di dalam talian. Jadi insya-Allah kita akan bersama sekali lagi penceramah kita ataupun guru kita dalam meneruskan siri keempat bagi tahun 2021 kitab Fathul Qarib, iaitu bersama Dr. Syahrizan Said Muhammad, Ketua Penolong Mufti Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi sebelum saya menjemput Al-Fadhil Doktor bersama dengan kita, ada sedikit makluman dan perkongsian untuk diwawarkan kepada semua terutama guru-guru takmir dan juga pegawai-pegawai masjid yang bertambah kehadiran anda pada ketika ini. Bilangan viewer semakin bertambah. Jadi tolong maklumkan dan war-warkan kepada semua sahabat-sahabat
guru-guru takmir dan juga pegawai masjid Jabatan Agama Islam Wilayah. Jadi tolong maklumkan kepada semua untuk meninggalkan komen. Meninggalkan komen kehadiran, mengesahkan kehadiran anda agar keberadaan kita semua dapat memenuhi ruang majlis ilmu yang akan berlangsung sebentar lagi insya-Allah. Jadi sekali lagi dimaklumkan kepada semua sahabat-sahabat guru takmir dan juga pegawai-pegawai masjid di wilayah persekutuan, dan tidak ketinggalan anda yang merupakan para pendengar Radio Jawi boleh turut bersama dalam program Tafaqquh Fiddin pada pagi ini bersama dengan Fadil Dr. Syed Syahrizan Said Muhammad. Jadi sebelum itu saya ingin kongsikan beberapa perkara sementara menunggu kehadiran sahabat-sahabat di ruangan di dalam talian ini. Saya ingin kongsikan beberapa perkara, iaitu yang pertama yang diiklankan di Facebook rasmi Jawi. Facebook rasmi Jawi saya ingin kongsikan di sini sebagaimana yang saya sharekan di skrin. Sekejap saya akan paparkan di sini, iaitu berkaitan dengan tawaran kursus insentif Fardu Ain ataupun short form dia KIFA, kursus intensif Fardu Ain KIFA bagi muallaf tahun 2021 bagi bulan Ogos secara dalam talian dengan pengisian apa yang perlu anda tahu tentang Islam, iaitu tawaran dibuka kepada muallaf yang mendaftar pengislaman di wilayah persekutuan dari tahun 2017 sehingga kini, yang mana allowance kehadiran disediakan. Jadi akan bermula KIFA 7 pada 7 Ogos 2021, KIFA 8 21 Ogos 2021 pada jam 8 pagi sehingga 2 petang di dalam talian. Syarat penyertaan telah mengisi borang permohonan KIFA semasa mendaftar pengislaman. Pendaftaran pengislaman di bawah tempoh 5 tahun dan belum pernah menyertai KIFA. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh pergi ke Facebook rasmi Jawi untuk mendapatkan promo iklan ini dan boleh dikongsikan bersama dengan rakan-rakan muallaf yang lain. Okay, ada satu perkara yang ingin saya kongsikan kepada semua para pendengar Radio Jawi untuk makluman pada ketika ini, apa-apa urusan di Pejabat Jawi ingin saya kongsikan juga di sini sekali lagi, iaitu anda boleh pergi membuat temu janji di laman www.peaktime.com/jawi. Dia akan terpapar di sini, iaitu senarai semua perkhidmatan yang memerlukan temu janji, antaranya permohonan kebenaran berkahwin, majlis akad nikah di Jabatan Agama Islam yang mana tempahan tarikh di kaunter perlu dibuat, pendaftaran salinan sijil nikah cerai dan rujuk, kutipan sijil nikah cerai dan rujuk, sijil kursus pra perkahwinan Islam yang hilang atau rosak, permohonan kebenaran berkahwin di Jawi Putrajaya termasuk majlis akad nikah, termasuk juga pendaftaran salinan sijil cerai dan rujuk di Putrajaya, begitu juga di Labuan. Selain itu juga pendaftaran pengislaman di bahagian dakwah Jawi, kad akuan Islam yang hilang atau rosak. Jadi ada beberapa perkara di sini yang mana anda tidak boleh terus walk in ke kaunter pejabat di Jabatan Agama Islam Wilayah, sama ada di Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan. Anda perlu pergi ke satu perkataan .com/jawi dan akan terpapar di sini, dan anda perlu membuat tempahan tarikh pada lokasi sama ada di Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan. Jadi itu sedikit iklan berkaitan dengan cara-cara nak buat temu janji di laman yang saya sebutkan tadi untuk anda berurusan di kaunter Jawi di Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, insya-Allah.
Jadi saya akan menjemput tetamu kita Dr. Syed Shahrizan kerana jam sekarang 10:11 pagi. Sebagaimana yang diiklankan di sini akan bermula 10 pagi insya-Allah. Saya akan menjemput sekarang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sihat Doktor Alhamdulillah. Bolehlah. Terlebih sihat sebab kerja di rumah. Terlebih sihat Doktor. Terlebih sihat. Kalau kau rumah duduk rumah ya. Alhamdulillah. Lebih kurang hampir 2 bulan Doktor. Hampir 2 bulan kita tidak berjumpa Doktor. Tak berjumpa, tak kejabat. Semua online. Meeting online, apa online, temu janji online. Semua online. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana dapat meluangkan masa untuk meneruskan siri keempat pengajian kitab Fathul Qarib pada hari ini. InsyaAllah kita baru saja lepas kita baru saja lepas menjalani ibadah korban walaupun dalam kekangan SOP, tapi tetap berjalan dengan lancar di peringkat wilayah persekutuan. Jadi Doktor sudah bersedia ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Dipersilakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada DJ Kaf, penyampai Radio Jawi. Terima kasih juga kepada pihak Jawi sendiri atas peluang diberikan kepada saya. Yang dihormati, yang dikasihi hadirin hadirat, terutamanya guru-guru takmir wilayah persekutuan, dan tak lupa juga ada penonton-penonton selain daripada guru-guru takmir yang mengambil manfaat yang tidak seberapa daripada pengajian yang saya sampaikan ini. Saya ucapkan salam sejahtera, salam Zulhijjah. Walaupun raya dah lepas, kita tak sempat nak bersua, nak berucap hari raya ya, tapi masih lagi keberkatan tu ada lagi. Jadi kita adakan pada hujung bulan Julai, sepatutnya dijadualkan pada awal bulan, tetapi pada awal bulan tu saya ditakdirkan demam yang lebih kurang demam 5 hari 6 hari macam tu. Demam yang agak tinggi dan merisaukan, sampai saya buat swab test kali semua, alhamdulillah negatif. Dan alhamdulillah denggi pula, dan alhamdulillah bebas juga daripada denggi. Cuma doktor kata memang ada musim kena viral fever lah. Viral fever ni dia satu demam yang berat sikit. Dia memang kena antiba masanya. Kena kuarantin Doktor? Memang tak dapat juga. Memang saya kuarantin tu. Sebelum tu saya kuarantin, lepas tu hari kedua, ketiga tak tahan, saya pergi juga. Isteri saya bawa pergi swab test, kuarantin apa semua. Jadi besok dapat keputusan memang negatif lah. Saya buat PCR, negatif. Lega lah kan. Lepas tu check juga pun denggi, tak ada denggi juga. Ni memang viral lah kan. Jadi alhamdulillah, dan saya mohon maaf atas keuzuran ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, pihak Radio Jawi pun memberi pertimbangan. Dia kata maksudnya tak dapat untuk awal bulan, tetapi dengan jasa baik dan inisiatif daripada Radio Jawi menangguhkan sehingga hujung bulan ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi insya-Allah kita dah masuk siri keempat, yang mana kita ceritakan tentang bab faslun fi zikri syai'in min al-a'yanil mutanajjisah. Dia cerita tentang apa yang menyebut tentang sesuatu daripada ain-ain najasah ataupun benda yang dikategorikan sebagai najasah ataupun najis. Yang mana kita cerita fasal menceritakan ma yathuru minha bid-dibagh wa ma la yathur. Maksudnya sesuatu yang suci dengan melalui proses dibagh ataupun samak dalam istilahnya lah, dan apa yang tidak disucikan. Yang mana kalau kita lihat
perbincangan dekat sini kulit-kulit bangkai. Kita dah kita bincang separuh dalam fasal ini, iaitu kulit-kulit bangkai. Sama ada binatang yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Tapi ada pengecualian, iaitu binatang yang halal dimakan mati tidak melalui cara penyembelihan syar'i. Seperti mati kena langgar, mati sakit. Walhasil, mati bukan melalui penyembelihan syar'i ataupun yang sembelih itu bukan Islam. Ataupun yang sembelih itu tidak cukup rukun dan syarat sembelihan itu, maka dia mati dinamakan mata maitatan, iaitu mati dalam keadaan bangkai. So bangkai tidak boleh makan, ya, haram, memang jelas dalam Al-Quran. Begitu juga kulitnya memang tak boleh makan, tapi masih boleh dimanfaatkan, iaitu kulitnya boleh dimanfaatkan asalkan melalui proses dibag. Dan proses dibag ni kita sudah bincangkan panjang lebar. Siapa yang ketinggalan ataupun nak buat revision ataupun nak refresh balik tentang hukum dibag ni, saya syorkan supaya pergi dekat radio Jawi ni, scroll kat bawah lah ataupun lihat di bahagian search Fathul Qarib siri 3. Jadi kita dah bincangkan secara detail, boleh buka lah. Ya, jadi proses ni, proses dibag menghilangkan bau dan kekotoran yang melekat pada kulit bangkai itu sendiri. Maka bila kita dah melalui proses dibag, maka tidak menjadi masalah selepas itu kalau nak pakai bawa solat. Kalau sekadar kulit tu dibasuh ala kadar biasa saja, tidak melalui proses dibag yang disyaratkan oleh para fuqaha, maka kalau kita jadikan beg duit ke, tali pinggang ke, ataupun kita pakai bawa semayang, maka kita dikira menanggung najis dan solat kita tidak sah. Ini yang bahayanya, ini yang tak bagus. Ya. Jadi macam mana pula kalau perbincangan yang kita dah bincangkan lalu, kita beli barangan dekat Eropah. Eropah tu, adakah mereka itu mengeluarkan barangan kulit seperti beg, jaket, ya, apa, wallet, tali pinggang, adakah suci untuk dipakai? Kalau kita lihat pada zahirnya, proses bagaimana mereka menghasilkan produk itu, sebelum tu mereka bersihkan. Lebih-lebih lagi zaman moden ni, proses membersihkan kulit itu memang canggih, berteknologi tinggi. Dengan kimianya, kalau zaman dulu pakai daun delima, pakai najis burung merpati, gunakan garam laut dan juga garam bukit dan seumpamanya, benda yang panas. Jadi benda tu pun sudah cukup sebenarnya, tapi zaman sekarang lebih dahsyat. Dia gunakan sabun, dia gunakan kimia, bahkan kotoran dan bau hingga warna-warna yang tidak diingini pun boleh dihilangkan. Jadi kalau ikut syaratnya, kalau proses macam tu, itu memang sudah dikira dibag. Bila dikira dibag, maka secara automatik kulit bangkai itu dikira sebagai suci. Sebab negara Eropah kan kebanyakan ataupun rata-rata kulit binatang ternakan tu tidak disembelih, kecuali kalau kita beli daripada komuniti Islam. Ya. Baik. Jadi bila kita sebut tentang perkara itu, persoalan pula yang buat dibag itu sama tu non-Muslim. Boleh ke? Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata, bahkan jumhur ulama daripada 4 mazhab mengatakan bahawa proses penyucian, menyucikan benda yang bernajis tidak memerlukan niat. Jadi tak perlukan niat, dan begitu juga yang melakukan proses penyucian itu tidak mesti diwajibkan orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun boleh melakukan proses penyucian sesuatu ain daripada najis. Ya, maksudnya dekat Eropah tu yang melakukan dibag juga orang bukan Islam, tidak menjadi syarat mesti Islam. So dibag di situ dikira sah. Kalau kita beli, tengok bersih, cantik, pakai tali pinggang, nak bawa pergi sembahyang zuhur ke, nak bawa pergi apa, tidak menjadi masalah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diakhiri pada perbincangan lalu kita ceritakan tentang illa jiddul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Maksudnya yang kecuali kulit anjing dan babi, itu pakai sama macam mana sekalipun dia takkan suci. Sebab apa? Dia najasah bizat, iaitu dia merupakan ainun najasah bizat atau bizatiha. Maksudnya secara zatnya dia adalah najis, ya. Maksudnya la tadkhur ainuh, maksudnya ainnya tidak akan suci. Walaupun dibersihkan dengan 1000 ataupun 7 lautan, tidak akan suci. Iaitu anjing dengan babi. Wa ma tawallada minhuma, apa yang terlahir daripada kedua-duanya, ya, au min ahadihima,
Ya, maksudnya lahir daripada kedua-duanya. Yang lahir maksudnya keturunan babi, keturunan anjing. Ataupun min ahadihima, kacukan. Anjing kahwin dengan kambing ke, babi kahwin dengan lembu ke, lahir anak jadi kanjing, kambing kacuk dengan babi, kambi. Ya. Apa lagi, anjing kacuk dengan kambing. Kamjing nama dia. Itu pun tak boleh juga. Kulitnya kalau kita bersih pun tetap juga tidak akan suci walaupun dengan proses debug, ya. Baik. Ya, kita masuk pada perbincangan seterusnya. Wa 'azmul maitati wa sya'riha najisun. Begitu juga tulang bangkai itu, bangkai haiwan lah, sama ada yang halal dimakan ataupun haram dimakan, seperti kambing. Ya, wa sya'riha najisun. Maksudnya bila kita cerita tentang perkara ini, ya, apabila kita cerita tentang perkara ini, kita nak proses debug kulit bangkai itu, ya, yang hanya boleh menyucikan melalui proses debug itu adalah melalui proses debug itu adalah kulit sahaja, tidak pada tulang dan juga tidak pada bulunya. Maksudnya, kata kita nak debug kulit kambing yang bangkai, yang mati bukan melalui sembelihan. So macam mana yang boleh digunakan iaitu kambing yang suci melalui debug hanya dia punya kulit saja, mana bulu-bulunya tak boleh. Bulu-bulunya tetap tidak suci melalui proses debug. Maksudnya kalau nak pakai kena buang kulit dia lah. Kena buang kulit dia, kena kikis, kena bakar dan sebagainya. Ini pendapatnya mu'tamad. Ya. Namun disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i, bulunya apabila sudah debug, yang didebug, yang disamak berserta dengan kulitnya tetap suci. Ya. Macam contohlah kalau kita nak samak ataupun kita nak debug kulit harimau. Ya. Kulit harimau ni kita janganlah buat, ya. Dia melanggar undang-undang. Kita pergi tembak dan kita buang daging dia, kita nak buat perhiasan, lepas tu kita samak. Janganlah, maksudnya ini kita bawa contoh dari segi sudut takyif fiqhi, iaitu perbincangan dan tafriq ataupun kita nak furukkan bab berkaitan dengan fiqh. Ya. Kita nak samak. Jadi kita nak debug kulit harimau tu boleh tak? Boleh. Maksudnya debug ini tidak hanya tertakluk kepada binatang yang halal dimakan. Yang haram dimakan seperti harimau, ular, buaya pun boleh juga, tidak menjadi masalah. Tetapi menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bulu-bulu dia kena buang. Bulu-bulu dia kena buang. Ini yang difatwakan. Namun berkaitan dengan bulu juga, suci melalui proses debug, itu pendapat muqabilul asah, iaitu pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya kalau dia nak debug kulit harimau, dia tak payah buang bulunya. Tapi lebih selamat, yang lebih kita buanglah bulunya, dia kikis bulu ke, dia bakar bulunya ke, tinggal kulit saja. Maka nak gunakan buat beg ke, nak buat perhiasan ke, maka benda itu dibolehkan. Begitu jugalah tulang. Ya, tulang seperti mana kalau kita tengok, ya, ada orang dia ambil kuku harimau, dia buat tangkal ke, dia buat rantai ke, dia buat gelang. Tu, ya. Jadi sebenarnya tak boleh sebenarnya, ya, tak boleh, sebab apa? Kuku harimau, ya, ataupun kuku binatang yang mati secara bangkai walaupun halal dimakan, ya, maka hukumnya adalah najis. Jadi kalau kita pakai buat rantai, maka kita dikira menanggung najis. Nampak tu? Bila kita menanggung najis, bawa pergi sembahyang tak sah, ya. Bawa dalam masjid haram, berdosa. Itu sebab apa? Penghinaan ke atas umat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya, tuan-tuan? Satu hari Nabi SAW masuk ke dalam masjid, Nabi ada nampak kahak melekat dekat dinding masjid. Nabi marah, muka merah, sahabat cakap. Muka Nabi merah, saking punya merah, marah, punyalah marah, nampak kahak dekat dalam masjid. Nampak tak? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila nampak daripada situ, tuan-tuan, kahaknya macam tu pun Nabi dah marah. Maka ada seorang sahabat, dia nampak Nabi punya marah, dia ambil kain ridak dia lap kat dinding tu. Lepas tu dia letak minyak wangi.
baulah muka Nabi ni senyum. So tak boleh bawa masuk ke dalam masjid benda-benda bernajis, hukumnya haram. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka katakanlah kita nak ambil tanduk lembu ataupun kita nak pakai tulang lembu. Macam contoh kan, kalau kita kata tulang lembu, tulang binatang adalah najis. Macam mana pula kalau ada yang buat tasbih dengan menggunakan tulang unta? Katakan najis. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimasukkan najis kalau mati bukan melalui sembelihan ataupun zakatun syar'iyyatun, iaitu penyembelihan yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya sembelih, ya, paling tak pun putus 2 tali wijdain dia putus, ya. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang sembelih itu Islam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita binatang kita tu mati dalam keadaan sembelihan, so dia punya tanduk dia kita nak buat perhiasan ke, kalau kita nak buat pensel ke, ataupun tulang kita nak buat tasbih, tak ada masalah at all. Hatta bulu pun kita boleh manfaat tuan-tuan, tidak menjadi masalah, hukumnya tidak menjadi najis. Yang menjadi dalam kitab fiqh dia kata kalau mati dalam keadaan bangkai. So kalau kita jumpa kambing tepi jalan, boleh tak kita nak ambil tulang dia buat tasbih? Tak boleh. Dia melalui proses dibag, dia tidak akan suci selama-lamanya. Begitu juga dengan bulu menurut pendapat yang muktamad. Ya, tapi pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, dia melalui proses dibag, bulu pun bersih. Tapi yang ahwab, yang lebih berhati-hati, pendapat yang muktamad lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu yang disebutkan tulang, bangkai dan rambutnya ataupun bulunya adalah najis. Maksudnya melalui proses dibang hanya suci kulit, tidak pada dia punya bulu, tidak pada dia punya tulang, tidak pada dia punya kuku, ya, tidak punya pada gigi dan sebagainya, ya. Contohlah kan ada orang gigi tercabut, ya, gigi tercabut, dia boleh tak nak ambil gigi kambing ke gigi lembu ke nak pasang? Dia kata kalau pasang yang dekat dentist punya tu mahal, ya. Dia kata dia nak ambil yang lembu punya, pasang dekat, dia bawa doktor ni boleh tak matchkan lembu punya gigi tu dengan gigi saya? Doktor kata boleh, no problem. Katakanlah, saya bukan pakar doktor gigi, yang kata nanti mandai-mandai pula, ya. Jadi bila kita nak cerita dekat sini, dia kata boleh atau tidak? Boleh, asalkan lembu itu, asalkan kambing itu ataupun unta itu mati dalam keadaan sembelihan yang halal. So kita boleh ambil gigi, kita letak kat gigi kita. Tapi kalau kita jumpa bangkai lembu tepi jalan, kita ambil gigi dia, tak boleh. Dia tidak akan suci selama-lamanya, dia dikira najis. La tathur, maksudnya melalui proses dibag, rendam dengan air garam 1 hari, 100 hari ke, dia tidak akan suci selama-lamanya, ya. Manakala kalau kita nak ambil gigi harimau, kita nak pasang taring harimau dekat taring kita, boleh ataupun tidak? Ya, tak boleh. Sebab apa? Harimau ni binatang yang haram dimakan. Dia tidak akan jadi halal dan tidak akan jadi suci. Sebab apa? Dia kalau sembelih pun dia tidak akan jadi halal. Kata kalau kita jumpa harimau, kita sembelih, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita sembelih, putus 2 uratnya, sah tak? Tak. Sebab apa? Dia haram dimakan, tak boleh dimakan. Sembelihlah macam mana sekalipun, dia tetap mati dalam keadaan bangkai. Bila mati dalam keadaan bangkai, tulang, gigi dia, bulu dia menurut pendapat muktamad najis. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi bila orang tanya tentang isu ini, dia kata bagaimana pula kalau bulu-bulu yang tercabut ketika hidup? Ya, contoh macam kambing, unta, bulu-bulu tercabut. Macam contoh kan kita tengok dekat TV dekat Australia, bagaimana dia shave ataupun dia cukur, dia ambil bulu kambing biri-biri tu, lepas tu dia buat baju. Pernah jumpa tak? Biasa tengok senario ni, ya. Setakat ni kalau kita tengok ni, kambing biri-biri punya bulu dia tak cukur ketika dia mati, ketika dia hidup tu. Musim panas dia cukur. Sebab apa? Musim sejuk nanti menzalimi kambing biri-biri tu. Ketika musim panas dekat Australia, dekat New Zealand tu, dia cukur, dia ambil.
Bila by the time winter datang, dah penuh balik bulu tu, sejuklah badan, panaslah badan tu kan. Ya, macam mana cerita tu? Ya, baik, cerita dia kalau binatang yang halal dimakan, ya, kalau dia mati dalam keadaan bangkai, bulu dia najis, tidak suci dengan dibab. Tetapi kalau ketika dia hidup, bulu tu dicabut ketika dia hidup, belum mati lagi. Adakah najis? Tidak najis. Tidak najis. Dalilnya apa? Dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, Nabi ketika pergi Mekah buat haji dan umrah, ya, nampak ada bulu-bulu unta melekat pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap mengerjakan solat. Maksudnya bulu binatang yang halal dimakan tercabut ketika hidup, hukumnya halal. Maksudnya tidak najis, bukan halal lah, berarti halal makan pula kan. Ya. Manakala binatang yang haram dimakan, ya, tercabut ketika dia hidup, hukumnya najis. Contoh seperti bulu kucing. Ya, bulu kucing yang banyak melekat dekat baju kita, melekat dekat sejadah kita, ya, maka kalau kita solat dengan bulu kucing yang tercabut ketika hidup, maka hukumnya dikira kita menanggung najis. Solat kita tidak sah. Nampak tu ya. Tak kiralah binatang yang haram dimakan, tercabut ketika dia hidup, tercabut ketika dia mati, maka hukumnya dikira sebagai najis. Ya, saya dah nampak ada beberapa soalan, ya. Nanti insya-Allah kita akan buka soalan lebih kurang pada jam hampir pukul 11. Mungkin boleh dikumpulkan sekarang soalan tu lah. Saya tak nak jawab sekarang. Jadi nanti DJK boleh bacakan atau saya baca sendiri, mana-mana dah yang mudah ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi tidak akan suci. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang najis ini, bulu ini, ada orang pernah bertanya pada saya, dia kata, "Ustaz, saya ni kat rumah saya ada berpuluh-puluh ekor kucing. Duduk kat rumah kampung, ya. Dia ni jenis tak memandulkan, dia memang beranak lah kau beranak. Lepas tu dia memang satu hari masak nasi satu periuk, ya. Ikan tu digaul-gaul, dia kumpul makan ramai-ramai. Wah, kenyang sedap ya. So, dan bila dia kata kucing saya semua sihat dan masuk keluar rumah masuk. Tapi 30 kucing berpuluh-puluh tu 30 ekor lah katakan. Tak pernah buang najis dalam rumah dia. Semua pandai buang najis kat luar. Jadi tak ada masalah lah kan. Boleh tidur luar dan sebagainya. Independent ya. Tapi bila dia masuk rumah saya tu, dia suka melepak dekat atas pakaian tu. Dia melepak sana, melepak sini, duduk atas sofa. Ya. Kadang-kadang bila pintu bilik pun saya tak tutup. Dia masuk bilik saya. Lepas tu dia duduk atas telekung dan sebagainya. Jadi susah nak elak tu. Mana-mana ada bulu kucing. Ya. Sebab apa, kucing kampung ni kita tak jaga macam kucing bandar. Kucing bandar macam saya ada kucing, kita hantar ambil vaksin, ambil ubat. Ya, macam mana jaga bulu dia, makanan dijaga supaya bulu tak tercabut dengan mudah. Tapi kucing kampung ni kita pegang sikit, oh nampak bulu kat tangan dah. Ya. Itu tu bapa dirahmati Allah. Jadi benda tu ada melekat dan sebagainya. Kadang-kadang kat sejadah nak hilangkan susah. Setiap kali nak semayang ambil masa sampai 4-5 minit, 10 minit nak hilangkan bulu tu. Jadi kata leceh dia kata. Ustaz ada penyelesaian. Tak ada mazhab lain yang kata bulu kucing ni tak najis tak? Ya. Jadi bila tengok tu ada masyakkah pada bakcik tu. Ada puan tu lah, suami isteri. Ada masyakkah. Lagipun dia dah tua lah dia kata. Saya kata ada pendapat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i pun ada. Kalau buka dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, kata Al-Imam Al-Husni rahimahullah ta'ala, dia kata ada pendapat muqabil al-asah. Pendapat kedua. Ya. Maksudnya majoriti, maksudnya ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan, dia kata bahawa bulu binatang yang haram tercabut ketika hidup tidak dikira sebagai najis. Ya. Jadi tak apalah dia kata. Tapi Ustaz saya nak ikut pendapat ni kena niat ke? Tak payah, kita niat pendapat yang membolehkan. Maksudnya bolehlah sembahyang atas jadah yang ada bulu kucing pasal pun nak bersihkan, nak kena berus. Ya. Macam-macam complicated lah, susah lagipun dia dah tua dan seumpamanya. Ya. Jadi saya kata kalau boleh tu elakkanlah macam pakaian solat. Saya tetap juga kalau boleh saya tetap juga bagi option supaya jangan bermudah-mudah juga. Ya. Kata makcik kalau boleh telekung tu simpan dalam almari. Jangan sampai kucing tu panjat duduk. Lepas main simpan. Sejadah pun simpan. Nampak tu ya.
Jadi bila sembahyang pakai telekung tu. Pakai telekung tu dan sejadah tu memang tak ada kucing. Tapi tengah sembahyang tiba-tiba kucing dia pusing keliling kita. Dia duduk atas sejadah kita. Itu tak boleh nak elak lah. Tapi bila tak boleh nak elak, kita boleh ambil pendapat yang mengatakan bahawa benda ini diharuskan oleh sebahagian mazhab, bahkan sebahagian daripada ashab al-madhhab asy-Syafi'i mengatakan tidak najis. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lengkapkan matan daripada kitab Fathul Qari ini. Dikata wa kadzal maitatu aidan najasatun wa urida biha az-zailah al-hayatu urida biha az-zailatul hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Wa urida, bukan wa uridu ya. Wa urida ni iaitu fi'il madhi majhul, ya. Az-zailatul naib fa'il, ya. Dia adalah mausuf muqaddam, al-hayah sifah muqaddamah, al-hayah mausuf. Belajar nahwu Arab sikitlah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu juga bangkai juga dikira najis. Maksudnya bangkai binatang lah, tak kira binatang sekalipun, kecuali binatang yang tidak ada darah yang mengalir, seperti lalat dan seperti apa dan sebagainya, maka itu tidak dikira sebagai sama juga binatang yang hukumnya sama seperti binatang yang berdarah dan mengalir dan sebagainya. Maksudnya bangkai juga dikira sebagai najis. Yang dimaksudkan iaitu dengan bangkai itu maksudnya az-zailatul hayatu atau al-hayatul zailah, iaitu kehilangan nyawa. Ya, kehilangan nyawa bi ghairi zakatin syar'iyyatin, selain daripada jalan penyembelihan syar'i. Nampak tu? Itu dimaksudkan. Ya, maksudnya bangkai binatang yang halal dimakan juga dinamakan najis. Ya. Contoh, kita nampak burung merpati. Contoh, burung merpati jatuh dalam baldi kita. Dalam baldi kita penuh dengan air. So bangkai burung merpati tu mati, sakit dia mati, pak, ataupun kena lestate, pak, mati. Kan? Mati tuan-tuan, dia masuk dalam air baldi kita, maka air tu menjadi air mutanajis. Sebab apa masuk najis? Bangkai dalam tu. Walaupun tidak berubah sifat. Perkara ini kita sudah bincangkan yang lalu pada siri pertama dan siri kedua. Ya, maka sebab apa bangkai itu najis? Dia mati bukan disebabkan penyembelihan, tetapi selain daripada itu. Itu dimaksudkan. Ya, baik, dia kata fala yustathna hina izin janinul mudhka ataupun mudzakkah. Janinul mudzakkati idza kharaja min batnihi ummihi maitan. Ya, dia kata tidak dikecualikan ketika itu, iaitu ketika dia hilang nyawa. Ketika hilang nyawa, hinama zalat hayatuh. Itu maksudnya ketika mana hilang nyawanya, iaitu janin binatang yang disembelih apabila dia keluar daripada perut ibunya dalam keadaan mati. Ya, maksudnya kita sembelih, kita lapah tu, kita tengok ada janin, ada anak lembu yang dalam tu mati dalam keadaan sebab mak dia mati, dia pun mati. Ya. Adakah itu dikira bangkai? Ya, dia tidak termasuk daripada bangkai yang mati tidak disembelih. Tidak. Dia kata fala yustathna, maksudnya li adamid dukhul, ya, fil maitati. Tidak. Ya, maksudnya walaupun dia tidak disembelih, tetapi janin yang terkeluar daripada perut ibunya yang disembelih itu tetap dikira sama sembelih juga. Bukan dikira bangkai yang dikecualikan. Dia maksudnya ada sebahagian yang berkata janin yang keluar daripada perut ibunya itu, ya, halal dimakan sebab dinamakan sebagai bangkai yang dimaafkan. Tak betul. Dia tidak dibetulkan. Sebab apa? Dia bertentangan, kenyataan ini bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Pasal apa? Sebab yang mati ketika mana ibunya disembelih, iaitu lembu ibu tu sembelih, dia pun dikira sembelih juga. Nampak tu, dia bukan dikira sebagai bangkai yang dimaafkan. Sebab itu tidak dinamakan fala yustathna. Ya, kalau kita namakan sebagai bangkai yang dimaafkan, maka dia kata yustathna ataupun ustusniat atau ustusnia. Ya, tidak ada kata macam tu. Ya, pasal apa? Li'anna zakatahu fi zakati ummi.
Kerana apa? Kerana penyembelihan janin itu melalui penyembelihan ibunya. Ya. Sebab apa? Hadis ni cakap, Nabi kata inna zakatahu fi zakati ummi. Nabi kata ada sahabat dia sembelih, dia lapar tiba-tiba nampak janin dalam perut tu. Ya. Separuh badan ke separuh sempurna tak kisahlah kan. Nampak dah mati, tak hidup lagi dah. Ya. Jadi dia kata dia tunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah macam mana ni? Boleh makan tak boleh? Nabi kata halal. Nabi kata halal, tidak menjadi masalah. Kenapa Nabi kata inna zakatahu zakati ummi. Zakatahu zakatu ummi. Maksud Nabi kata sesungguhnya dia dikira sembelih juga. Pasal apa? Melalui sembelihan ibu dia. Maksudnya ibu dia represent pada sembelihan dia. Itu yang dimaksudkan. Sebab itulah dia tidak termasuk dalam kategori bangkai yang dihalalkan. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa kadza ghairuhu min al-mustathnayat al-madhkurah. Ya. Al-mabsutat thumma istathna min sya'r al-mayyit wa thumma istathna min sya'r al-maytati. Maksudnya dia kata begitu juga ada pengecualian. Maksudnya tadi disebut tu janin lembu ataupun kambing halal, dia tidak termasuk dalam mustathnayat ataupun pengecualian tu termasuk. Sebab apa? Dia dikira sebagai penyembelihan. Ya. Tetapi selain itu halal juga ada beberapa mustathnayat, ada beberapa pengecualian yang disebutkan dalam kitab Mabsutat. Ya, banyaklah pengecualian. Mungkin kita boleh bincangkan nanti ataupun kita masuk dalam bab itu lebih detail nanti insya-Allah. Ya, dia kata thumma istathna ataupun thumma istuthniya min sya'ril mayyitati. Ya, maksudnya dia kata kemudian dikecualikan ataupun pengecualian daripada bulu bangkai. Maksudnya tidak semua bulu bangkai ataupun bulu mayat itu adalah najis. Ya. Qauluhu apa? Maksudnya kata pengarang Matan Abi Syuja' ataupun Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ya. Kata Imam Abu Syuja' illa al-adami. Ya. Maksudnya kecuali bulu ataupun rambut manusia. Maksudnya lepas dia meninggal dunia, rambut dia suci tak? Bulu ketiak dia ke, misai janggut dia, adakah dikira sebagai suci ataupun najis seperti bangkai? Tidak. Ya. Maksudnya, apa berkaitan dengan anak Adam? Walaupun bukan Islam sekalipun, dia bukan dikira sebagai najis. Macam kita katakan tadi, bulu binatang yang haram dimakan, bulu binatang yang halal dimakan tetapi mati bukan melalui cara penyembelihan, bulunya adalah najis. Bahkan bangkai dia punya kulitnya, dia punya apa ke, dagingnya bangkai. Kecuali kulit saja boleh jadi suci melalui proses dibab. Kecuali yang tidak dikira sebagai najis, bangkainya, rambutnya, bulunya, tulangnya, giginya, apa-apa sajalah adalah manusia. Ya. Ai fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Baik, iaitu sesungguhnya bulu-bulunya adalah suci seperti bangkainya. Nampak tak? Ya. Kalau kita katalah kan kita nampak manusia mati, sentuh, katakanlah kita buat satu perumpamaan. Macam mana kita nak fahamkan bahawa bangkai manusia ini ataupun mayat manusia tidak najis berbanding dengan bangkai binatang. Ya, katakanlah kita sentuh kambing yang basah. Ya, ataupun pakaian kita terkena pada kambing yang basah. So kalau kita sembahyang sah tak? Tak sah. Sebab apabila basah dengan kering, maka najis dikira melekat. Kalau kita salat, apa jadinya? Jadi maka salat kita tidak sah. Tapi kalau kering dengan kering tak ada masalah lah. Jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf dalam kaedah fiqh disebutkan dalam Ashbah wal Zahir. Kering dengan kering tidak najis atau kekal suci. Tapi ataupun kita sentuh burung merpati yang basah, kita pegang dia, ambil dia dalam baldi kita buang. Kita pun tak basuh tangan kita terus salat. Ya, dikira najis tak? Najis walaupun najasah hukmi ataupun najis hukmi yang melekat tu, walaupun tak nampak, tak berbau, tapi dikira macam kita sebagai pegang najis, walaupun najis hukmi tetap juga kena sucikan dulu, kena basuh. Ya.
maka barulah kita melaksanakan solat. Berlainan dengan manusia. Ya. Walaupun mayat manusia itu kita pegang dalam keadaan basah, katakan lepas mandi jenazah kan, orang mandi jenazah. Ya. Basah tangan dia tu, kesan daripada mandi jenazah yang terkena pada kulit mayat itu, dia tak basuh itu semayang. Najis tak? Tak dikira najis. Sama juga dengan bulu dia, sama juga dengan tulang dia, sama juga dengan itu. Itu. Cuma yang bernajis daripada tubuh badan manusia itu adalah apa dia? Darah. Darah, najis, dia punya najis, ya. Kekotoran, itu dikira najis lah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey? Itu yang dimaksudkan, jelas ya? Jelas. Baik, bukan dengan darah. Darah memang najis. Tapi kata ustaz, kalau derma darah kan najis masuk dalam badan kita. Kan? Memang najis. Ya, tapi dalam erti kata hukumnya diharuskan. Atas sebab apa? Atas sebab darurat. Untuk menjaga nyawa. Itu tak ada masalah lah. Ya. Najis tu bukan dari segi sudut apa, dari segi sudut makna fiqah. Ya. Bukan kita kata darah tu najis sama dengan najis kotoran manusia yang kita buang air besar. Tak ada. Tak adalah kita kata darah tu najis sama seperti hukum air kencing. Kita tak ada. No, dia. Tapi darah tu dia ada manfaat. Manfaat yang sangat besar. Cuma dikatakan najis dari segi sudut hukum fiqah. Takyif fikhi. Itu saja. Ya, baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama jugalah kita katakan kita sentuh isteri batal wuduk. Adakah bini kita najis? Tak ada lah macam tu. Ya. Baik, faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajusu. Ya. Pada menerangkan apa yang haram penggunaannya daripada bekas-bekas dan apa yang dibolehkan. Ya. Baik, maksudnya apa? Ya, penjelasan tentang bekas-bekas yang haram digunakan dan yang diharuskan untuk digunakan. Ini cerita tentang bab awal ni. Bab awal ni cerita tentang bekas ataupun bejana. Bejana apa yang boleh pakai? Maksudnya, boleh tak kita pakai ini? Boleh, buat minum. Ada bekas yang tak boleh dibuat minum. Digunakan apa saja. Kalau kita minum sekalipun hukumnya haram. Yang masuk tu halal. Kopi yang masuk tu halal. Tapi sebab kita gunakan bekas ni, hukumnya berdosa. Nampaknya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kita disebut wa bada'a bil awwali faqala wala yajuz. Ya. Dia kata wala yajuz ni maksudnya tidak boleh. Maksudnya fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Wala yajuz ni kita kena lihat ya. Dia bukan maksud tidak harus ni makruh ataupun tidak berdosa. Dalam istilah mazhab Syafi'i, yajuz, la yajuz. Yajuz harus. Tapi bila sebut wala yajuz maksudnya haram. Ya. Imam Bayudi kata wala yajuz di sini adalah haram ya. Tidak boleh, iaitu haram fi ghairi daruratin. Maksudnya dalam keadaan darurat. Kalau darurat lain cerita. Macamlah babi kan. Babi haram kalau kita makan. Kalau dia itu melibatkan darurat, maksudnya hutan tak ada makanan lain, kalau tak makan babi itu kita akan meninggal dunia. Ya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Darurat apa? Contohnya doktor kata kamu kena pakai zaman dulu lah. Contohnya pada zaman Nabi SAW. Ada sahabat Nabi SAW hidung dia terputus. Ya, dia pernah pakai besi, dia pernah pakai perak. Tak sesuai dengan daging dia, membusuk. Yang sesuai, dia pakai emas saja. So, nak tutup aib dia kata, boleh tak Rasulullah, aku tutup aib aku ni dengan hidung palsu diperbuat daripada emas. Pakai perak tak boleh. Bila perak kena kat daging aku ni, dia membusuk. Ya. Nabi kata, boleh. Sebab apa? Darurat. Ya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, darurat tak? Kalau tak boleh saja-saja, ya. Macam contoh, dalam kitab Al-Muhadzab, dia kata, boleh pakai gigi emas kalau darurat. Maksudnya gigi kita tu kalau tak pakai nampak senyum Allah buruk macam ni kan. Ya, ataupun tak ada gigi susah nak mengunyah. Itu dikira sebagai hajat dan darurat. Maka ulama mazhab Syafi'i kata boleh pakai gigi emas disebabkan hajat dan darurat. Tidak menjadi masalah. Ya, tapi kalau tak ada hajat saja-saja je ya, nak pakai hidung emas, nak tukar kulit bukit emas, tak boleh. Tidak ada keperluan. Maksudnya, darurat ni biasanya perubatan dan seumpamanya. Ya, maksudnya tidak boleh selain daripada keadaan darurat, sama ada lelaki ataupun perempuan, isti'malu syai'in min awani az-zahab wal fiddah. Min awani az-zahab
wal fiddati. Iaitu tidak boleh menggunakan sama ada lelaki perempuan sesuatu pun daripada bekas-bekas emas dan perak. Contoh cawan emas, cawan perak, mangkuk emas, mangkuk perak, handset emas, handset perak, macam-macam lah asalkan kegunaan. Sebab apa? Emas dan perak hanya untuk perhiasan dan mata wang sahaja. Dia tidak boleh digunakan, kecuali hajat ataupun darurat, itu lain cerita. Ingat, emas dan perak hanya digunakan untuk perhiasan dan mata wang sahaja. Tidak boleh digunakan untuk bahan kegunaan seperti cawan, seperti mangkuk, pinggan, sebagai bekas celak. Begitu juga meja emas, kerusi emas, jam emas, cermin mata emas, tak boleh. Itu kegunaan. Dia kata la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Juga tidak boleh digunakan ketika makan, ketika minum dan selain daripadanya. Dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab al-Iqna' dia kata, kalau kita gunakan bekas penampung najis kita daripada emas pun tak boleh. Ada mangkuk, ada orang kaya ni terlalu kaya. Kaya sangat sampai nak letak air kencing dia tu pun guna mangkuk emas. Boleh tak? Tetap haram. Tak boleh sama sekali. Sebab apa? Asalkan nama penggunaan. Menggunakan pen diperbuat daripada emas dan perak, haram, tak boleh. Pasal apa? Sebab disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata man syariba min ina'id fiddati, saya lupa matan bahasa Arabnya. Allah dulu biasa sebut, ingat. Cerita macam ni lah. Nabi kata sesiapa yang minum dengan menggunakan bejana perak, maka Allah sesungguhnya dia memasukkan jahanam di dalam perut dia. Maksudnya dia ambil bekas, katakanlah cawan dekat tangan saya ni adalah perak, dia minum air. Nabi kata seolah-olah dia memasukkan api neraka dalam perut dia. So ulama kata hadis ni tidak boleh ditakwil. Kalau ditakwil apa? Hukumnya bukan makruh tetapi haram. Berdosa besar. Macam tu sekali diisbatkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, ia sebagai dosa yang besar. Macam tu sekali tuan-tuan. Jadi tidak boleh pakai. Baik. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira maksudnya begitu juga haram penggunaan seperti mana disebut. Ma dzukira wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asah. Dia kata begitu juga diharamkan penggunaannya seperti mana disebut. Begitu juga diharamkan menyimpannya. Ittikhadhu yahrumu ittikhadhuhu. Ataupun yuharramu ittikhadhuhu. Bin ghairi isti'malin. Maksudnya dia simpan tapi tak pakai. Contoh cawan ni dia beli emas perak tapi tak pakai. Dia simpan buat perhiasan. Boleh atau tidak juga haram. Ini pendapat al-asah, pendapat mu'tamad menurut mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini pendapat al-asah. Tapi pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, boleh kalau tak pakai simpan buat perhiasan, boleh. Muqabil asah. Pendapat ini boleh diamalkan. Baik. Wa yahrumu aidan al-ina'u al-matli. Begitu juga haram digunakan bekas yang dicat, yang diseliputi bizahabin atau fiddatin, iaitu dicat ataupun diseliputi ataupun diglomolkan dengan emas dan perak. Contohnya cawan ni plastik tapi direndamkan, dicatkan dengan emas dan perak, pun haram juga. Tetapi dia kata in hafala min at-tila'i syai'un bi'ardihi 'ala an-nar, dengan syarat yang dikatakan haram kalau menggunakan bejana yang dicat, yang diseliputi dengan emas, jikalau mengikut pakar lah. Apabila dia bakar dekat api, emas ataupun perak dapat dipisahkan. Kalau pakar kata, okey, katakanlah yang emas keliling dia ni tebal. Kalau bakar dekat api, dia punya emas boleh dipisahkan. So, selagi mana emas tu boleh dipisahkan ataupun perak boleh dipisahkan daripada bekas ini, maka dikira haram kita pakai. Walaupun asalnya cawan itu bukan emas, tetapi plastik dicat dengan perak ataupun emas. Sebab apa? Masih boleh dipisahkan. Tetapi kalau dia punya cat tu sikit saja, nipis saja, sehingga kan tidak boleh dipisahkan ataupun dia sudah sebati.
Kalau bakar dengan api dengan cawan-cawan tu sekali habis. Kalau dibakar dengan api, dia punya emas tidak boleh dipisahkan, perak tidak boleh dipisahkan, maka hukumnya halal. Itu ya. Maksudnya kalau pure emas perak haram sama sekali. Tetapi kalau katakanlah cawan ni besi diseliputi dengan emas, haram tak? Ada dua keadaan. Keadaan macam mana? Kalau yang seliputi itu emas dan perak, kalau dibakar boleh dipisahkan menurut pakar, maka haram dibakar. Tapi kalau dibakar menurut pakar, takkan ni pisah dia tuan. Kalau bakar pun dia takkan terpisah. Maksudnya sudah sebati dengan maka halal dipakai. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa hampir sejam juga ya. So macam mana tuan DJ kita nak teruskan ke atau kita stop untuk buka soalan atau kita sambung pada sesi akan datang? Terserah. Kalau nak sambung lagi boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ikutlah pada DJ macam mana. Ada soalan Doktor. Okey, kita buka pada soalan. Boleh saya highlightkan soalan untuk dipaparkan dalam skrin tak? Boleh tak? Silakan. Okey, saya cuba scroll soalan daripada Mata Biru. Dia tanya, Assalamualaikum Doktor, boleh tak beg yang dibuat oleh bangkai binatang dibawa masuk ke masjid? Soalan, bangkai binatang tak boleh. Kulit bangkai boleh. Bangkai binatang daging dia mungkin tertinggal ejaan, tertinggal perkataan. Ya. Dia kulit bangkai boleh, tapi mesti disamak, didibar. Ya, sama ada binatang tu boleh makan ataupun haram makan. Contohnya kulit buaya, kulit ular, ya. Ataupun halal boleh lah, sah lah kan. Ya. Maksudnya kulit harimau boleh. Cuma kulit harimau tu ulama mazhab Syafi'i kalau menurut pendapat muktamad, kalau nak sama ataupun dibar kulit harimau tu bulu kena buang sebab bulu dikira najis. Dia takkan suci walaupun melalui dibar. Itu pendapat muktamad. Tapi pendapat kedua dikira sebagai suci. Jadi tidak boleh menjadi masalah, tetapi berbalik kepada topik yang kita bincangkan lepas. Kalau melalui proses dibar, maka halal, boleh bawa sembahyang, boleh bawa masuk ke dalam masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik, Doktor. Soalan daripada Ustaz Zul Al-Baghdadi bertanyakan berkaitan dengan masalah bulu-bulu kucing di atas sajadah atau pakaian solat. Bolehkah dikira ummul balwa dalam hukum fiqh? Ummul balwa. Baik, disebutkan sebagai ummul balwa ni kalau sedikit lah. Kalau sedikit benda yang dimaafkan, benda yang disukakan. Tapi kalau terlalu banyak. Pun boleh dinamakan sebagai ummul balwa juga. Ya. Tapi kalau terlalu banyak, secara umum ni kita boleh bersihkan lah. Kita bersihkan semampu mungkin. Lepas tu yang lain tu susah kita nak hilangkan. Maksudnya kata kita dapat hilangkan 70% saja. Yang 30% tu kita dah penat dah, letih ataupun susah nak dihilangkan. Itu dinamakan ummul balwa. Itu dinamakan sebagai ummul balwa ataupun boleh diistilahkan sebagai minal ma'fuat. Maka kalau ada yang ini kita tak galakkan untuk mengambil pendapat muqabil al-asah. Ya. Tetapi bagi mereka yang memang terlalu banyak, macam ada makcik kat kampung tu, dia kata 30 ekor lebih. Memang mana-mana ada saja. Lepas tu dengan usia tuanya, dan maka kita boleh ambil pendekatan khilaf membawa rahmat ini, ya. Maka boleh menggunakan pendapat kedua. Maksudnya dia boleh sembahyang terus tanpa membersih pun tak apa. Ya wallahu a'lam. Ya. Soalan yang seterusnya Ustaz daripada Ustaz Arifin bin Abdullah, adakah halal sumber pendapatan hasil jualan binatang yang haram makan dagingnya? Ya, okey, tidak sama juga kita jual arak, hukumnya haram dan hasilnya haram. Begitu juga binatang yang haram dimakan kita pun jual. Kita jual babi, duit dia tu haram. Ya, duit tu haram dan tidak boleh dimiliki. Ya, macam contohlah kan dia jual binatang tak sembelih, tapi dia tipu orang. Sembelih ni sembelih, padahal dia jumpa mati tepi jalan tu dia jual. Ya, pendapatan tu haram. So pendapatan tu haram, dia tidak boleh dimiliki. So setiap pendapatan yang haram dia kena pulangkan balik pada tuannya. Maksudnya dia kena balik yang pembeli tu. Duit-duit tu dia kena pulang balik. Tapi kalau tak dapat detect, dia kena serahkan hasil haram itu kepada Baitul Mal ataupun kepada fakir miskin. Sebab apa? Dia tidak akan dimiliki dan tidak akan dibersihkan walaupun dengan zakat sekalipun. Ya, zakat hanya membersihkan harta syubhah. Harta haram tidak akan sucikan dengan zakat. Wallahu ta'ala alam.
Baik Doktor. Soalan daripada Afiq Ibnu Omar. Boleh tak pakaian yang terkena najis iaitu mazi dibasuh bersama-sama dengan pakaian lain di dalam mesin basuh? Baik, saya ada satu artikel panjang cerita tentang hukum basuh menggunakan mesin basuh ya. Baik, pada asasnya kalau ikut kalau macam najis, air mazi, air kencing, najis-najis yang tak berat lah, contoh macam kalau kita basuh menggunakan mesin basuh yang ada najis sebesar penumbuk ni, itu susah lah sebenarnya, payah. Sebab apa? Dia nak hilang payah. Tapi kalau air kencing ataupun air mazi, pada asasnya kalau kita basuh menggunakan mesin basuh, dia adalah suci. Pasal apa? Sebab air tu dia akan recycle. Pertama dia akan bertakung. Dia akan bertakung, dia akan keluarkan, dia akan masuk dengan sabun. Ya. Proses tu, pakaian tu, air tu masih lagi mutanajis, proses pertama. So akan dibuang. So proses yang kedua tu dia akan masukkan lagi air, dibilas untuk kali kedua. Mungkin air yang kali kedua tu masih lagi mutanajis. Maksudnya air yang bercampur itu dikira sebagai air yang pada asalnya bertambah berat. Bertambah berat dengan bercampurnya najis. Maksudnya masih lagi air mutanajis. Okey, dibuang. Bila masuk air ketiga, air tu dikira mustakmal. Maksudnya walaupun ada saki-baki najis yang tercampur pada air yang ketiga tu, tetapi tidak menambah berat dan tidak merubah warna air itu. So air itu dikira mustakmal, dan air yang bercampur pada air yang terakhir itu akan dikeluar, maka automatik tidak ada kesan najis yang tertinggal pada pakaian itu, maka pakaian itu suci dan boleh digunakan untuk bawa sembahyang. Kecuali kalau kita tengok walaupun ketiga tu air tak berubah, masih lagi ada warna coklat najis, ya, dan mana kalau ikutnya air itu bertambah beratnya dengan najis itu masih lagi dikira bukan najis, maka dia kena bilas lagi sampailah air itu dilihat tidak lagi berubah dan tidak bertambah berat, maka pakaian itu suci dan bersih. Tapi kalau sekadar air mazi, air kencing dengan sekali basuhan dengan air recycle tu sebanyak 3 kali dengan spinnya, saya rasa tidak menjadi masalah, no problem. Walaupun air itu kurang 2 kolah, tetapi pada air yang terakhir masuk ke dalam mesin basuh itu, maka saki-baki najis itu tidak menambahkan berat air dan tidak merubah sifat air, maka dia kekal sebagai air mustakmal, bukan air mutanajis, dan air terkeluar dan meninggalkan pakaian itu dalam keadaan tidak menajis, jemur, lepas tu pakai, tidak menjadi masalah. Ini penjelasan ringkas. Wallahu ta'ala alam. Mesin basuh tu dia ada 2 jenis Doktor. Satu automatik dan juga manual. Kadang-kadang yang manual tu kena 3 kali bilasan secara manual Doktor. Dia kena 3 kali lah paling kurang untuk lebih selamat kan. Maksudnya kalau macam air kencing tu mungkin 3 kali, ataupun air mazi tu dia mungkin 2 kali sudah cukup. Tapi yang automatik lah. Ya. Baik. Automatik ni dia agak mahal sikit lah, tapi kita letak tidur dia. Kalau automatik dia memang 3 automatik. Keluar-keluar je memang dah apa lah. Ya. Wallah. Dan berkenaan dengan, saya pernah baca kitab Taqrirat Sadidah, kitab fiqh Syafi'i moden, dia kata pengarang kita Al-Habib Ahmad Al-Kaf, dia kata mesin basuh moden yang automatik ni memang suci, menyucikan pakaian. Sebab apa? Dia recycle air banyak kali. Tetapi jangan najis terlalu berat lah. Kalau air tu 1 kilo najis, 1 kilo tu janganlah buang dulu apa semua. Tapi kalau kan macam air kencing, muntah anak-anak, air tu kita masuk terus, dah jadi kebersih dah. Wallahu ta'ala. Okey. Nak teruskan soalan lagi ke Doktor, atau Doktor nak teruskan sikit? Mana-mana lah kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita habiskan sikit lagi ni. Nanti kita akan masuk. Saya bacakan sedikit soalan lah. Ada soalan lagi daripada guru-guru takmir dan juga para pendengar radio kita. Sekali lagi Ustaz Zul Al-Baghdadi berkaitan dengan kulit atau bulu haiwan yang haram dimakan, yang diproses untuk membuat tali pinggang kulit, dompet dan lain-lain yang boleh dibawa dalam solat. Adakah disyaratkan kulit atau bulu haiwan itu diambil ketika hidup? Mohon pencerahan. Okey, di sini kita nak cerita tentang kulit. Kulit berbeza dengan hukum membunuh binatang. Dia berbeza ya. Maksudnya kalau kita bunuh binatang tu tanpa keperluan ataupun disebabkan tak ada keperluan mendesak, hukumnya haram. Apatah lagi kalau kita siat kulit ketika hidup lah. Ya, maksudnya membunuh binatang. Ulama kata kalau kita bunuh binatang tanpa ada keperluan,
Contoh zaman sekarang kalau kita lihat dari segi sudut sadduz zari'ah ataupun kita lihat dari segi sudut konteks taat kepada pemerintah. Banyak binatang-binatang eksotik yang memang dijaga, ya, tidak boleh diburu sesuka hati. Even kalau kita nak memburu sekarang pun ada lesen. Nak buru rusa sekalipun, terutama kalau kita ambil binatang yang dinamakan harimau. Harimau semakin pupus yang diharamkan. Ya. Jadi kalau kita membunuh binatang tu ketika hidup, maksudnya kita melanggar perintah ulul amri. Haramlah hukum dia. Dan kita membunuh sekadar untuk keuntungan duniawi kita, kepentingan diri kita. Maka perkara itu tidak dibenarkan. Ya. Maka kalau cerita pasal kulit itu lain cerita. Itu konteks yang berbeza. Sebagai contoh, kita nampak dekat tepi belukar kita tu ada bangkai rimau. Contohlah kan. Ada bangkai buaya. Kata nak tanam, sayanglah, baik pun lapar, dia lapar rimau tu, lepas tu didibang. Itu tak apalah. Itu boleh. Ya, tapi persoalan tu boleh tak kalau kita nak memburu rimau dekat hutan tu? Itu persoalan. Halal ke haram? Itu perbincangan panjang lah. Ya, ataupun kita pergi dekat sungai, kita sengaja nak cari buaya, kita nak ambil kulit dia untuk kepentingan kita, untuk keuntungan kita. Sehingga membunuh banyak buaya dan memupuskan kehidupan ni. Adakah itu persoalan lain? Ya, tapi kalau kita pergi dekat sungai, tiba-tiba nampak bangkai buaya mati sakit, kena COVID-19 katakanlah kan. Ya, dia ambil, dia lapah kulit buaya tu, dia dibang. Itu tak ada masalah lah. Itu problemnya tidak menjadi masalah. Hidup tak hidup tidak menjadi masalah. Yang penting diambil ketika hidup ke, ataupun dibunuh dengan sengaja ke, ataupun dijumpa dalam keadaan bangkai, dia tetap bangkai. Ya, kulit tu boleh digunakan melalui proses dibab. Tapi persoalan bunuh dia atau tidak, itu persoalan lain. Wallahu a'lam. Ada pandangan daripada saudara Yasin Zaid mengatakan kulit babi yang disamak boleh guna dan dianggap bersih serta halal diguna, Doktor. Ini pendapat yang ada pendapat mazhab lah, pendapat yang kalau mazhab Syafi'i jumhur tidaklah. Ya. Ada pendapat yang memang ada, kita tak nafikan. Ya. Tapi kalau nak pakailah, saya tak nak pakai. Ya. Baik pendapat dalam mazhab Maliki boleh, ya. Pendapat Ibn Taymiyah boleh, apa-apa kulit. Ibn Taymiyah berkata harta anjing kalau dibau pun boleh jadi suci. Ya. Tapi kita tak pakai lah. Kalau yang nak pakai itu silakan lah. Jadi dalam hal ni, dalam kita meneliti hukum fiqah, disunatkan, ya, istihbab al-khuruj minal khilaf. Istihbabul khuruji minal khilaf. Disunatkan kita keluar daripada khilaf. Maksud keluar daripada khilaf ni apa? Kita mengambil pendapat yang lebih warak, yang lebih selamat. Ada pendapat mengatakan kulit babi, kulit anjing boleh didibang, boleh disamak jadi suci. Dan kita ambil pendapat yang lebih selamat yang kata tak boleh. Ya, banyak kulit lain yang boleh kita pakai. Ya, tapi kalau kita memang jenis kata, saya tetap berpegang kepada ia boleh disamak. Itu sekadar kalau nak berpegang pada pendapat peribadi, tidak menjadi masalah. Ya, itu pilihan masing-masing. Ataupun yang tak boleh, kita nak menegakkan benang yang basah. Saya tetap mengatakan kulit babi kalau disamak ada jadi halal. Bagi saya pendapat mazhab Syafi'i ini mengarut. Ia tak boleh lah. You dah melampau batas lah. Maksudnya at least dalam perkara ni you tidak menghormati khilaf. Itu tak boleh. Tapi kalau peribadi, it's up to you. Ya, pakai seorang-seorang kasut kulit babi ada tiga lubang tu, ada 3 bintik tu, seorang-seorang pakai tak ada masalah. Ya, jangan pula masuk Facebook tengok saya pakai kulit babi tak ada masalah pun. Ya, lepas tu lawan pendapat mazhab yang menjadi amalan, dia kata pendapat. Benda ni berlaku ya DJ Kaf zaman tahun awal 2000, golongan yang kata Al-Quran Sunnah, mereka dengan loudspeaker they say out, dia kata mazhab Syafi'i bertentangan ahli sunnah wal jamaah, bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Dia kata pendapat ini benda yang tidak dikira sebagai menghormati khilaf. Ya. Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah pun. Imam Syafi'i berdebat-debat, akhir sekali jumpa, berpeluk, berkawan dan masalah, boleh menghormati dan sebagainya. Tidak pula dikecam ataupun dibunuh pengikut mazhab Syafi'i dan Hanafi dan sebagainya. Jadi untuk sendiri tidak menjadi masalah. Tetapi kalau untuk menentang atau memaksa orang lain untuk menjatuhkan ataupun tidak menghormati khilaf, bagi saya itu tidak sesuai. Itu adalah kezaliman ataupun perbuatan yang tidak kena pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Okay, terima kasih Doktor. Soalan yang seterusnya dari
Ustaz Zul Al-Baghdadi sekali lagi berkaitan dengan saya rasa ada dua soalan yang lebih kurang sama berkaitan dengan perhiasan termasuk cawan piring lain yang disadur dengan emas, termasuk yang dalam masjid, tongkat khatib, saluran hujan atas Kaabah yang disadur dengan emas. Jadi bagaimana, mohon bagi pencerahan Doktor. Baik, ada perbincangan panjang tentang atap, tentang saluran air, dinding dan sebagainya. Ya, kalau ikut pendapat utama dalam mazhab Syafi'i, kalau atap, dinding dan sebagainya, dia tidak boleh secara mutlak, tidak dibenarkan. Kalau dinding rumah, kalau atap rumah tidak boleh disadurkan dengan emas. Sama ada boleh dipisahkan melalui pembakaran ataupun tidak, secara mutlak. Ya, manakala Kaabah ataupun tempat saluran air diperbuat daripada emas, kalau ikut fatwa Al-Imam Al-Burkini rahimahullahu ta'ala, dibolehkan, diharuskan untuk ta'zim, untuk menghormati Kaabah itu sendiri. Ya, tapi kalau ikut Imam Baijuri kata tak boleh juga. Kaabah tu dibuat kelilingnya dengan sitar emas dan sebagainya, kiswah emas tak boleh. Ataupun tempat saluran air hujan tu emas pun tak boleh juga kalau ikut pendapat mu'tamad. Tetapi ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau dekat Saudi tu mereka bukan bermazhab Syafi'i. Ya, kalau ikut enactment mereka bermazhab Hanbali. Ya. Tapi kalau ikut sebagian ulama mazhab Syafi'i, antaranya Al-Imam Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala, kalau berkaitan dengan Kaabah, dibolehkan atas alasan li'ajli ta'zim, untuk menghormati, untuk membesarkan ataupun untuk mengagungkan rumah Allah yang Kaabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So kalau kita nampak kat Mekah tu dia buat saluran daripada emas, ya, ataupun dia buat tulisan khat daripada emas tu, khilaf, tak ada masalah, no problem. Ada peruntukan perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Baik. Okey Ustaz, soalan yang saya rasa soalan yang terakhir berkaitan dengan daripada Puan Hasnah Husin, telekung yang terkena najis merpati ketika tawaf, apakah hukum tawaf sah atau tidak? Baik, dalam kitab-kitab fiqh, ya, antara Sabilul Muhtadin, Bughyatul Tullab, macam-macam lah kitab fiqh dia kata najis merpati yang terkena pada pakaian atau tubuh badan di Masjidil Haram dimaafkan. Dimaafkan. Ya, walaupun yang turun tu 2-3 banyak jugalah kan, dimaafkan. Sebab apa? Sukar untuk dielak. Ya, sukar untuk dielak, memang terlalu banyak. Cuma sekarang ni memang dia agak kurang sikit. Kalau tengok kan, memang dekat Mekah tu dia tempat-tempat yang ada, yang boleh dihinggapi oleh burung merpati tu, dia letak benda-benda tajam. Ya. Jadi dia tak bagi burung merpati melepak lah, tapi sekarang kurang. Tapi kalau zaman saya pergi umrah haji tahun hujung 90-an, ya, saya pergi Mesir 97, saya pergi tahun 99, hujung lah masa tu. Pergi dekat Mekah tu, itu memang banyak sungguh. Silap tu ada yang kena pakaian, kena apa. Jadi dikata sebab, ini dikatakan umum al-balwa, kata Ustaz Zul Al-Baghdadi itu memang sukar untuk dielakkan. So, bila sukar untuk dielakkan, maka dimaafkan. Contohnya kalau kita senang kat Masjidil Haram, tiba-tiba nampak terkena najis burung merpati, teruskan solat, tidak membatalkan. Tetapi dia tidak dimaafkan di tempat lain, dekat rumah kita ke, ataupun kita sembahyang Jumaat dekat luar kawasan kita ke, ataupun dekat luar masjid dan sebagainya, maka itu tidak dimaafkan. Ya. Dan sebagai ulama mengatakan, tengok tempat, kalau tempat tu memang terlalu banyak burung merpati, terlalu banyak burung merpati, ya, kalau dielak pun susah, sukar untuk dielakkan, maka hukumnya sama seperti Masjidil Haram. Tapi tengoklah, macam kita ni jarang tempat, tapi kalau Masjidil Haram tu banyak sangat. Wallahu ta'ala alam. Baik Doktor. Saya rasa Doktor boleh teruskan dulu. Kita akan kumpul soalan-soalan yang mungkin soalan yang pada minit-minit yang terakhir. Saya akan bacakan sekali lagi soalan daripada para pendengar. Okey, tak apa. Teruskan Doktor. Saya nak habiskan satu perenggan ni berkaitan dengan penggunaan bejana ni, ya. Kita habis tu lebih kurang 15 minit lah, ya. Baik. Wa yajuzu isti'malu ina'in wa ghairihima, ghairi dhahabi wal fiddah min al awani an-nafisah ka ina'i yaqut. Ya. Maksudnya diharuskan, tidak haram menggunakan bekas selain daripada kedua-duanya, iaitu selain daripada emas dan perak yang terdiri daripada bejana-bejana ataupun bekas-bekas
an-nafisah, yang berharga. Ya, dia berharga macam emas dan perak juga, seperti bekas zamrud, ya, zamrud ataupun batu-batu permata, belian dan seumpamanya. Kata kita ada cawan, cawan kita ni bertatah belian, katakanlah. Boleh tak? Boleh, tidak menjadi masalah. Kenapa emas dan perak tak boleh? Kenapa belian, zamrud boleh? Sebab tidak ada nas yang mengharamkan. Emas dan perak ada nas secara jelas diharamkan oleh syarak. Manakala selain daripada emas dan perak, maka hukumnya diharuskan, tidak menjadi masalah. Dan disambung lagi, wa yahrumul ina'ul mudabbabu, diharamkan bejana ataupun bekas yang ditampal, bidabbati fiddatin kabiratin urfan li zinatin, dengan tampalan perak yang besar menurut uruf. Uruf ni maksudnya besar kecil ni menurut uruf. Uruf ikut amalan kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat ikut uruf, ini besar, ini kecil, ikut kita lah. Maksudnya kat Malaysia lain, dekat Allah SWT Muhammad, dekat negara mungkin lain. Tapi kalau ditampal dengan tampalan yang besar, kita ada cawan, kita ambil perak, kita tampal besar macam ni, mengikut uruf masyarakat kita besar dah ni, ya. Tampal dengan tampalan perhiasan perak berbentuk bunga contohnya lah kan. Asal saya punya cawan ni tak ada perak, tapi saya tampal, hukumnya haram, berdosa. Ya. Tetapi kalau kecil ke, macam di mesin ke, sekadar tampal, ada gambar bunga sini tampal, kalau kecil menurut uruf masyarakat kita itu kecil, bukan besar, maka hukumnya harus tetapi makruh. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata itu untuk perhiasan. Ya. Manakala besar, sama jugalah Ustaz Zul Baghdadi kata, kalau kita gunakan macam mana, cokma daripada emas, perak, ya, kalau ditampal dengan emas perak yang besar, kalau besar haram, tapi kalau kecil boleh, diharuskan. Contoh cokma tu ada sikit je, sikit-sikit benda-benda yang apa ni, perak tu titik-titik macam tu, itu diharuskan, tapi makruh. Ya. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karahah. Tapi kalau besar disebabkan hajat. Ya, contoh cawan kita ni pecah. Zaman dulu macam cawan Nabi SAW pecah. Jadi nak buang sayang. Jadi macam mana tempat pecah tu ditampal dengan perak. Nabi tampal dengan perak besar macam ni. Tak apa. Besar macam mana sekalipun, tetapi untuk hajat. Kalau tak tampal, cawan tu tak boleh guna lagi dah. Terpaksa dibuang. Tak boleh nak tampung air. Kalau besar, tidak menjadi masalah. Boleh hukumnya, tidak dikira. Yang tak boleh besar tanpa hajat, sekadar perhiasan. Tanpa hajat, contohnya kalau cokma tu nak patah kan, patah. Jadi kita tampalkan dengan perak untuk kuatkan balik, untuk tampalkan balik. Di sini hukumnya harus, sebab apa? Hajat. Itu tak ada masalah. Okey, itu kaedah je lah. Baik. Okey. Maksudnya kalau besar dengan hajat, hukumnya makruh juga. Hukumnya makruh. Ya. Baik. Au saghiratan urfan li zinatin karahat. Ya, maksudnya kalau ditampal kecil, macam kecil lah, bunga stoek di sini, ataupun dekat cokma dia ditampal sedikit perak, sikit je. Ya. Untuk perhiasan, bukan keperluan. Hukumnya adalah makruh. Harus tapi makruh. Ya. Baik, au lihajatin, katakanlah kita punya cawan ni ada lubang sedikit, pecah. Sikit dia kecil. So atas dasar keperluan kita tampalkan dengan perak. Tampalkan dengan perak dengan hajat, tak makruh. Hukumnya bertukar, jadi harus, ya. Amma dabbatu zahabi fatahrumu mutlaqan. Manakala emas sama sekali haram, sama ada hajat ataupun dalam keadaan perhiasan, walaupun kecil sekalipun, hukumnya haram secara mutlak. Katakanlah ada kecil rosak sini, kalau tak tampal air tertumpah, so ambil emas kita tampal sedikit, walaupun hajat, haram. Perak kalau sedikit, ya, berhajat adalah makruh. Kalau besar berhajat pakai perak, makruh, tak haram. Tapi kalau besar untuk tujuan perhiasan tanpa hajat, haram. Tapi kalau perhiasan kecil sedikit,
tanpa untuk perhiasan makruh. Kecil. Ya. Jadi kalau cokma tu ada emas, disalut dengan emas, haram. Tak boleh. Ya. Kecuali kalau cokma tu, ini sebab Ustaz Zul Baghdadi bertanya pasal cokma tu, kita jawab kan. Cokma tu dia diselaputi dengan emas, dilepati dengan emas. Okey, ada gangguan mungkin di sebelah doktor, insyaAllah. Saya masukkan kembali doktor. Boleh. Silakan doktor. Boleh kan. Ya. Jadi kalau berbalik pada cokma tu yang dicat dengan emas, kembali pada asal, kalau yang dicat itu kalau ikut pakar dibakar dengan api boleh dipisahkan, haram. Ya, cat itu seliputi itu haram. Tapi kalau memang sikit saja, sikit nipis saja, yang mana kalau dibakar tu tak boleh dipisahkan, hukumnya harus. Seperti juga ada macam ada puan tu cakap, dia kata bagaimana cawan yang disadur dengan emas, sikit saja, nipis saja. Macam ataupun ada yang dia cawan pinggan kaca tapi ada line-line emas, ada line-line perak. Hukum boleh ke tidak? Kembali pada asal, tanya pakar. Kalau pakar kata boleh tak kalau garisan-garisan emas kalau dibakar boleh tak dipisahkan? Tapi jangan bakar pula, nanti kita merosakkan harta kita. Kalau pakar kata, kalau ikut saya lah, kalau tilikan saya ni tebal ni, kalau dibakar boleh dipisahkan, maka haram. Tapi kalau sikit saja, ya sekadar sikit saja, tidak banyak, tapi kalau dibakar, yang bakar itu apabila dia tidak dapat dipisahkan dengan objek asal itu, maka hukumnya harus. Ya, wallahu taala a'lam. Habis kita bab berjana, insya-Allah pada sesi akan datang kelima kita akan masuk bab siwak dan wuduk kita akan masuk insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik doktor, kita dah selesai bab najis doktor ya. Ya, dah habis najis, lebih kurang macam itulah. Habis bab najis. Dan kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Cuma ada beberapa baki soalan yang mungkin boleh saya kongsikan kepada doktor daripada pendengar kita. Sekali lagi Ustaz Al-Baghdadi, Zul Al-Baghdadi ni, terima kasih Ustaz Zul atas soalan yang dikongsikan, iaitu berkaitan dengan orang yang pakai kasut daripada kulit babi. Itu adakah perlu samak kakinya? Okey, saya rasa Ustaz Zul, Ustaz Zul ni pun alim ya. Dia pun boleh tahu jawapan. Mana-mana yang bernajis secara ain ya, kalau disentuh kering dengan kering tidak memberi efek lah. Dalam kaedah al-jaf ma'al jaf tahirun bila khilaf. Ini disebut dalam kaedah kering dan kering kekal suci, tidak ada khilaf. Maksudnya sepakat empat mazhab. Kalau dia pakai kasut tu memang kering kaki dia, dia buka ya, maka tak kena samak lah. Tapi kalau basah disebabkan peluh, hujan dan sebagainya, maka najis yang melekat dekat kaki itu dinamakan najis hukmi, yang tak nampak lah ya, sebab sudah basah kena pada najis tu, maka dia kena samak, memang kena samak ya. Jadi itu bab kena samak. Kalau macam tu bolehlah pakai Ustaz. Setiap kali saya pakai, sebab saya minat betul dengan kasut babi ni. Walaupun babi tu tak handsome, tapi bila dia buat kasut, cantik pula kasut tu. Bolehlah saya pakai Ustaz ya, cuma nanti balik saya samak lah ya, tak apalah, penat-penat pun ya. Menurut mazhab Syafi'i, jumhur ulama, sengaja kita involvekan diri kita, sengaja kita menyentuh diri kita dengan najis tanpa keperluan, hukumnya haram. Sebab apa dalam kaedah mazhab Syafi'i dikata at-tadammuh bin najasati haramun. Maksudnya kita pegang, kita sentuh, kita lumurkan badan kita tanpa keperluan, tanpa hajat, maka hukumnya adalah haram. Walaupun kita mampu balik sekalipun, kita nak sama. Tak apa Ustaz, bagi saya tak ada masalah, asalkan saya nampak segak pakai kasut babi. Macam tu kan. Balik rumah saya samak lah, 7 kali tak ada masalah, no problem. Ya, itu isu lain. Yang samak tu you punya effort tak ada masalah. Tetapi kaedah sengaja kita sentuh najis, sengaja kita pegang najis tanpa keperluan, tanpa hajat, hukumnya adalah haram. Tetapi kalau kita sentuh najis disebabkan keperluan, contoh kita terpaksa pegang najis nak bersihkan rumah kita, ataupun kita terpaksa cebok kemaluan anak kita, terpaksa tangan kita sentuh najis disebabkan keperluan, tak apalah. Kalau siram air tak hilang najis tu, itu tidak jadi haram. Ataupun polis anti narkotik, dia pegang anjing yang apa, walaupun kering sekalipun ya, dia pegang anjing yang mana anjing tu untuk cari dadah musuh negara.
najis dengan air, itu tak apa, tak jadi haram, tak jadi makruh. Cuma balik kalau dibasah dia kena samak lah. Ya. Jadi kalau tanpa hajat, tanpa darurat, dia tidak dibenarkan, walaupun dia mampu samak, hukumnya tetap haram. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, terima kasih Yang Fadil Dr. Syed Syarizan bersama dengan kita lebih kurang hampir 1 jam 30 minit bagi membincangkan perbincangan perkongsian ilmu dalam kitab Fathul Qarib pada hari ini berkaitan dengan najis. Terima kasih kepada Al-Fadil, bagi doktor. InsyaAllah pada siri yang akan datang, siri yang kelima insyaAllah pada bulan hadapan kita kekalkan minggu akhir doktor ya, untuk kita meneruskan bacaan kitab untuk topik-topik yang seterusnya insyaAllah. Jadi kepada semua para pendengar, terdiri daripada guru-guru takmir, pegawai-pegawai masjid di wilayah persekutuan, kepada para pendengar radio, terima kasih sekali lagi kerana dapat bersama dan juga berkongsikan soalan, berkongsikan pandangan atas perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah moga ia menjadi barakah, menjadikan asbab afiah kepada kita menghadapi kesulitan COVID-19 ini insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Dr. Syed Syarizan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang dikongsikan bermanfaat dan juga berpanjangan pahala kepada Fadil Ustaz dan juga kepada kita yang duduk dalam majlis ilmu ini. Jadi saya tinggalkan kepada para pendengar radio, anda bersiaran di sini, anda boleh scroll sudutan-sudutan ataupun siaran yang lalu sebagaimana yang Doktor sebut pada siri-siri yang sebelumnya. Kita dah bermula daripada siri yang pertama, siri kedua, siri ketiga dan hari ini siri keempat untuk mengulang kaji tentang perbahasan dan juga bacaan-bacaan kitab yang kita gunakan sepanjang slot Tafaqquh Fiddin. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi doktor.